Kita ini ahlul jahiliyah dan kejahatan. Dan Allah membawa kepada kita kebaikan ini. yakni membawa Islam, membawa Rasulullah. Dengan bawanya Rasulullah, maka kehidupan manusia ini berubah. Kehidupan masyarakat Arab berubah, mendapat rahmat. Adakah selepas daripada kebaikan ini yang dibawa oleh Rasul ini akan adanya kejahatan? Nabi kata na'am. Qala na'am. Nabi kata ya. Akan ada kejahatan. Cuma Nabi tak detailkan kejahatan tu macam mana. Barangkali ikut masa zaman lepas tu peperangan, berlaku peperangan di zaman sahabat, ataupun berlaku penyelewengan selepas pada itu. Kata Huzaifah, fahal ba'da dhalika syarru min khair? Adakah selepas daripada kejahatan yang akan berlaku nanti ni datang balik kebaikan? Datang balik semangat kekuatan Islam ni, datang balik. Faqala na'am, walakin fihi dakhan. Ya, kata Nabi, tetapi pada kebaikan yang akan datang kali kedua ni adanya dakhan. Dakhan ni adanya kekeliruan, adanya campur baur, adanya kekaburan. Dalam riwayat fihi dakhal, adanya benda lain yang masuk. Dia tak tulen dah, dia tak tulen. Kata Huzaifah, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Keliru tu, dakhan apa? Kata Nabi, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Nabi kata kaum yang bersunnah tapi bukan sunnah aku. Cuba berpetunjuk tapi bukan petunjuk aku. Lahirnya puak yang semangat Islam tapi tak sama macam yang Nabi ajar. Lepas tu datanglah macam-macam kesufiannya, tarekat yang berbagai-bagai lah. Tokok tambah agama, tokok tambah ibadah. Hak Nabi tak buat, dia buat. Tapi di atas nama nak buat baik. Nabi beritahu, keliru, orang akan keliru. Tuan-tuan pergi tengok dalam sekarang ni, sekarang lain ni internet lebih dapat sambutan lebih daripada TV lagi. Bila-bila masa kita boleh tengok. Sekarang baru semua orang tahu peranan internet. Orang Perlis pun kena tengok layar di internet ya. Sebab tu saya tulis surat kepada TV3. Saya kata ke TV3 bahawasanya berita mestilah adil. Jangan kerana kebencian kita kepada satu puak, kita melaporkan secara tak adil. Akhirnya orang tak percaya kat kita. Agama suruh kita adil. Laporlah kejadian itu, lapor kejadian, biarlah orang yang nilai. Bagi tahu kejadian berlaku sekian-sekian, peristiwa tu berlaku sekian-sekian. Yang kau masuk campur, duk tambah ke atas tu buat apa? Tak kira lah TV3 ke, internet ke, RTM ke. Berita ni bagi jujur. Akhirnya bila orang bosan, orang dah tak mempercaya apa saja benda-benda apa yang kita cakap. Sebab itu ulama-ulama hadis, dia kira kalau mana kali kaki bohong tentang hadis tu, kali kedua, kali ketiga dia cakap hadis yang betul pun kita stop lah, kita cari sumber lain, kita tak ambil dia dah. Nak cerita internet, tuan-tuan buka lah internet, tuan-tuan tengok tarekat. Tengok tarekat Naqsyabandi. Contohlah banyak tarekat. Ni tarekat Naqsyabandi ni banyak lah. Di Malaysia ni, ramai lah ni duk pakai tarekat Naqsyabandi. Hak serban tajam atas ni. Dia berzikir. Bila sampai satu peringkat dia berzikir, dia panggil dalam ilmu mereka tu jazbah. Dia melompat. Naik. Tangan buat macam dengan burung lah. Terjerit-jerit lah. Kononnya sedang zauk. Sedang khusyuk. Lebih teruk pada mak rempit ni, buat ni.
Geng-geng tarekat ni. Ni ada seorang yang duk kritik saya ni daripada Ilim. Oh, ini kaki tarekat tu lah. Tarekat yang tak masuk akal. Nabi datang membawa agama yang waras, yang menjadikan manusia bersopan. Tiba-tiba nak berzikir sampai melompat-lompat. Tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan tengok hak pakai skirt duk pusing tu kan. Tuan-tuan tengok dalam TV. Tak payah pergi Turki, tuan-tuan dalam TV pun ada. Sufi lah tu, tarian sufi. Takkanlah Nabi mai duk mengajak menari sampai pusing satu hari sampai beribu kali duk pusing. Tak pening kepala, darah tinggi tak ada apa-apa tu. Tak pening. Takkanlah agama macam tu. Sebab itu Nabi SAW kata, ini semua warisan pada zaman berkenaan. Bila manusia cuba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, luar daripada jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, jadi keliru. Jadi orang mewarisi kemudian daripada tu agama macam-macam. Mari ulama Syiah cakap tentang Syiah, kabur cerita hak ni puja Ahlul Bait. Yang ni mendakwa bahawasanya imam-imam Ahlul Bait mengetahui segala pergerakan di alam ni, sehingga zarah yang akan bergerak berapa ribu tahun lagi diketahui oleh imam-imam Ahlul Bait. Tuhan yang macam tu. Syiah berlaku pada zaman tu. Kemudian muncul Khawarij, puak yang mengkafirkan orang lain. Kemudian muncul Sufi. Bila manusia peras dengan hidup, manusia cuba cari jalan terdekat untuk sampai kepada Tuhan, lalu dia reka sendiri jalan tu. Sebab tu antara ancaman besar yang saya sebut kepada pemikiran Islam ini, kepada penghayatan Islam ini, dua. Salah satunya fikratul irja, fikrah murji'ah. Lah ni budak-budak muda kita tanya, dia tak tahu murji'ah. Orang zaman dulu dia tahulah. Adapun golongan yang sesat itu seperti Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Lah orang tak tahu Murji'ah. Murji'ah ni puak dulu. Murji'ah kata iman ialah keyakinan dalam hati. Amal tidak ada kena-mengena dengan iman. Amal tak kena-mengena dengan iman. Kata dia, seperti mana orang yang kafir, walau macam mana dia beramal saleh pun tak memberi manfaat kerana dia kafir, macam itulah orang beriman. Macam mana dia buat maksiat pun tak merugi ke, tak menjejaskan sikit pun imannya. Maka Murji'ah tak kisah, amalan tak penting, yang penting hati. Zaman sekarang ramai orang tak kenal Murji'ah, tetapi pemikiran Murji'ah itu ada. Kita tanya ramai orang, dia akan kata, you jangan tengok pakaian I, you kena tahu iman I. You jangan tengok apa yang saya buat, you mana tahu iman saya. Dia memisahkan antara iman dan amal. Dia tak tahu Murji'ah, tapi cara fikir Murji'ah ada kat dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu sebut, alladzina amanu wa amilus salihat, yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Maka kita tengok macam-macam manusia, dia pisahkan benda ni. Maka pisahkan duit yang haram, pisahkan kerja yang haram, tak apa, hak tu bab lain. Yang agama bab lain, dia pisahkan. Yang kedua yang mengancam agama ialah pemikiran sufiyah. Pemikiran sufi yang melampau. Kalau ada sufi yang mengikut Rasul, kita kata itu sunnah. Itu sunnah. Tapi kalau dia melampau, dia cari jalan shortcut untuk sampai syurga. Kalau para sahabat terpaksa berjihad, berkorban, mempertahankan Islam, barulah mereka bersama dengan Rasul. Rasul patah giginya, luka pipinya, dilontar di Taif, berhijrah, dibunuh sahabat handainya, terkorban mereka dalam bidang jihad. Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan mereka syurga. Mari pemikiran ni dia shortcut. Siapa zikir ni 5 kali, duduk dalam masjid, masuk syurga. Siapa mai duduk masjid 2 kali, masuk syurga.